Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak kongsi tentang tips ataupun dari segi pengalaman saya merakam majlis-majlis rasmi sama ada kerajaan ataupun swasta. Maksudnya tips ni ataupun persediaan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh jurufoto apabila diarahkan untuk buat liputan cover majlis-majlis rasmi lah terutamanya, ataupun majlis tentang majlis swasta pun boleh juga kan. Ni lebih kepada press punya angle tau, bukannya kepada in-house punya fotografer. Kalau in-house punya fotografer, dia mungkin ada skop liputan yang lain, berbeza daripada skop liputan press. Macam kalau liputan in-house ataupun orang hire kita, bayar kita untuk shoot satu-satu event tu, mungkin kita kena cover semualah kan, daripada penyambut tetamu, tata hias ruang dalam majlis tu, dia punya persembahan artis ke ataupun ada macam-macam lah kan. Tapi kalau datang sebagai press, kita ada skop ataupun story apa yang kita nak rakam. Contohlah majlis pecah tanah untuk merasmikan satu-satu tempat atau petapak kan. So gambar yang apa ni, yang kita nak rakam tu biasanya gambar subjek VIP ke menteri yang sedang memecah tanah tu lah, ada menggunakan apa, excavator ke, cangkul ke, skop ke kan. So biasanya kalau kita dapat ada setengah, sekarang ni cara kita dapat assignment daripada pihak atasan atau bos kita lain, ada setengah tu dia bagi email, ada setengah tu dia call kan, emergency kan. Kalau jenis-jenis yang breaking news tu mungkin daripada telefon, SMS ataupun WhatsApp ataupun biasanya dia call je kan. Tapi untuk majlis-majlis rasmi ni biasanya kita tahu, tengok tempat lah, ada setengah tu seminggu lebih awal. Kalau function tu besar, kadang-kadang seminggu, sebulan lebih awal, yang mana perlu kita mendapatkan akreditasi ataupun kad pas khas untuk cover event tu, macam event antarabangsa ataupun event yang contohlah yang sering berlaku dibuat di KLCC Kuala Lumpur Convention Center. Kalau event-event besar tu biasanya kita perlu dapatkan pas khas. Pas khas tu biasanya mungkin dalam seminggu ataupun 2-3 hari sebelum event tu kita kena dapatkan benda tu, untuk memudahkan kita bila kerja datang kita boleh terus masuk. So untuk event-event biasa ni, kalau kadang-kadang tu job yang kita dapat hanyalah orang kata apa, tajuk ringkas sajalah. Contohlah majlis perasmian, majlis Perdana Menteri merasmikan projek ke ataupun bahagian ke tentang ini A to Z kan. Okey, dia letak situ, majlis tu berlaku pada pukul 9 pagi di KLCC contoh. So ada setengah-setengah tu kita dapat full itinerary ataupun program dia. Kalau kita dapat benda tu baguslah. Kalau kita tak dapat benda tu, kalau kita boleh cuba search dekat apa ni, biasanya sekarang ni diorang kebanyakan majlis ke apa ke, diorang ada Facebook page ataupun Twitter yang berkaitan tentang program tu kan. Secara ringkas dia akan bagi atur cara program tu, bila VIP sampai, apa benda kriteria ataupun projek ataupun apa, atur cara yang akan berlangsung dalam majlis tu. Benda tu kita kena cari sendiri. Ada setengah tu main redah je. Dia tengok assignment tu pukul 9, dia pergi awal lah. Biasanya assignment macam mana pun kita akan datang, kita akan berada di situ 1 jam lebih awal lah. Contohlah kalau assignment yang kita dapat tu, orang kata apa, call time lah. Tapi call time ni lebih kepada orang guna untuk studio punya rakaman ke apa kan. So kita ambil istilah call time juga lah. Majlis tu berlangsung pukul 9, sebaik-baiknya pukul 8 kita dah ada di situ. Tujuan dia bukan apa, bila kita sampai situ kita cuba terus cari media registration counter tu. Kita cari dulu media registration counter, pusat pendaftaran media. Maksudnya tujuan dia bukan apa, kita nak dapatkan apa ni, buku program tu, buku atau cara program tu sangat penting supaya kita boleh rancang apa benda yang kita nak shoot dan highlight apa yang ada dalam program tu. So sebaik saja kita sampai saja, cari, tanya orang dekat situ, dekat mana lokasi. Biasanya kalau event-event besar ataupun cedahana besar atau majlis perasmian yang melibatkan kehadiran VVIP, menteri ataupun Perdana Menteri ataupun kerabat diraja, dia akan sediakan ruang ataupun meja khas untuk bukan meja khas untuk duduk ni, meja pendaftaran media. Cari meja pendaftaran media tu, dapatkan buku atau cara program. Kadang-kadang dia bagi buku atau cara program, kadang-kadang dia bagi selai kertas je, kadang-kadang dia bagi pas, dekat belakang pas tu dah atur cara program. Tengok macam mana. Kalau tak dapat program tu, tanya dia macam mana kan. Kadang-kadang tu dia limited copy. Sekarang ni semua jenis orang kata paperless kan. Paperless ni kadang-kadang kita kena minta pihak penganjur ke apa, dia WhatsApp kita ke apa, atur cara program tu. So tujuan dia kita nak tahu flow dia. Okey,
PM tu ataupun VIP tu datang daripada mana, lepas tu dia buat apa, ucapan dia oleh siapa menteri pengiring ataupun pihak penganjur, VIP penganjur yang berada di situ yang mengiringi VIP tersebut. Okey, ucapan dia bila, maksudnya dia punya pelancaran dia tu, dia punya susun atur cara dia tu macam mana, dan kemuncak dia tu apa. Kemuncak dia tu yang penting untuk bahagian press ni. Biasanya kita akan ambil gambar yang berkaitan dengan majlis tu lah. Contohlah kalau majlis pelancaran, orang kata apa, pameran di KLCC kan, pameran tentang kewangan ke, tentang barang-barang ke, tentang hartanah ke, ataupun pameran kereta motor kan. Okey, bila tajuk di pameran, gambar biasanya yang kita nak pakai bukan gambar PM tu berucap tu, benda tu just selingan saja. Gambar berucap ke, gambar shake hand dengan tetamu-tetamu tu, benda tu orang kata filler ataupun just nak memenuhi kan, orang kata bukan gambar penting, tapi kena ada jugalah gambar tu kan. Kadang-kadang bos kita tanya, ada tak you ambil gambar menteri ni ataupun PM ni bersalaman dengan VIP ni kan. So gambar tu kena ada. Tapi kalau dari segi press, gambar yang memang nak pakai, kalau majlis tu majlis perasmian motor show di KLCC, gambar yang kita cari biasanya ataupun kita cuba dapatkan adalah gambar pemimpin tu ataupun menteri tu sedang mencuba kenderaan baru ataupun sedang menaiki motor ke, benda yang ada action lah kan. Kita tak akan pakai, ataupun paper ke online ke, tak akan pakai gambar majlis pelancaran motor show, letak gambar sekeping, gambar tengah berucap, yang gambar tu bukanlah tak ada nilai, gambar tu tak kuat dan kita nak tunjukkan gambar. Contoh macam saya bagi contoh tadi tu, tajuk dia Perdana Menteri lah kan, sedang merasmikan majlis motor show, majlis pameran kereta lah kan. Gambar yang biasanya akan terdetik ataupun terbayang di minda jurufoto sebelum buat rakaman tu adalah gambar, aku nak gambar PM sedang menaiki motosikal ataupun sedang orang kata duduk dalam kenderaan, nampaklah kereta tu. Gambar tu yang biasanya kita nak pakai, bukannya gambar apa ni, dia sedang berucap atau sedang berbual-bual dengan apa ni, tetamu-tetamu yang ada. Tapi gambar-gambar tu tetap akan kita pakai. Itu kalau yang macam saya beritahu tadi, kalau dia ada melawat pameran tau. Tapi kalau majlis tu melibatkan pelancaran, dia tak ada nak melawat pameran ke, lepas tu kita tengok gimmick pelancaran, benda tu kita kena tanya dekat kita kena tanya pihak penganjur apa gimmick dia tu. Nak tekan button ke, ada bola kristal ke, ada orang kata apa, nak sign plug ke apa ke, gimmick pelancaran tu macam mana, dan gimmick tu tengok berlaku di mana. Kadang-kadang kita nampak dah dia letak gimmick tu dekat atas pentas, kadang-kadang surprise, kita pun tak tahu daripada mana kan. Kadang-kadang tiba-tiba dari belakang pentas. Ada juga yang kadang-kadang penganjur tu tak bagi tahu ataupun kita lupa nak tanya kan. Rupanya stage tu, dia belakang stage tu, dia terbelah dua, ada benda, ada something keluar daripada belakang stage tu. Maksudnya rostrum sini, belakang stage tu dia terbuka, ada something kat situ. Kita pun macam terperanjat juga kan. So tujuan kita nak tahu gimmick tu apa, untuk menyediakan posisi itu supaya kita berada di posisi yang betul dan supaya kita menggunakan lensa yang betul. Contohlah kalau ada perasmian pukul gong kan, bukan perasmian pukul gong, maksudnya bila dia merasmikan sesuatu tu, acara gimmick itu memukul gong. Tengok gong tu di mana, di tengah ke ataupun di tepi pentas. Kalau di tepi, tengok juga ada roda, kadang-kadang dia letak gong tu di tepi pentas, tapi sebenarnya masa perasmian nanti gong tu ditarik ke tengah pentas. So kalau kita berada di tepi pentas, kita agak dia berada di tepi pentas kan, pukul gong di situ. Tiba-tiba bila kita dah orang kata bila dah lepas berucap semua, kita dah standby di tepi, rupanya gong tu dia tolak ke tengah. Bila tolak ke tengah, kita nak ke tengah tu, orang lain dah serbu situ. Jadi kita dapat angle belah tepi, dia tak cantik lah kan. So benda-benda tu penting kita tahu. So kalau kita tahu, orang kata apa, nanti perasmian tu akan berlaku di tengah pentas, kita biasanya kebiasaannya jurufoto akan duduk belakang kerusi VIP lah. Biasanya VIP akan menghadap pentas, dan biasanya kebanyakannya kalau majlis perasmian macam tu, kebanyakan VIP yang duduk di kerusi tengah tu. Kalau kerusi dia tak banyak, mungkin ada 3 ke 5 ke, semua akan dekat pentas. So jurufoto tu akan berada di belakang kerusi menghadap pentas, tengah-tengah. So gambar tu memang boleh kata cantik lah kan. So bila kita dah boleh agak distant tu, kita boleh pilih lensa apa yang sesuai kan. Mungkin 24-70 ataupun 70-200. Tengok distance dia tu. Biasanya, walaupun biasanya kan, sebaik-baiknya memang jurufoto akan cuba dapat jarak yang dekat lah, so gambar tu lebih jelas. Ini bukanlah bermakna ke depan-depan pentas tu. Kita biasanya untuk dari segi etika, sebaik-baiknya belakang kerusi VIP tu lah. VIP yang menghadap pentas, lepas tu dia naik pentas kan, belakang tu. Kalau kita depan, kadang
mengganggu ada VIP lain, penonton lain di bahagian belakang tu. So kita tak nak kadang-kadang, tapi benda tu sering berlaku lah kan. Cuma itulah dia maksudnya. First kali, yelah selain kita tengok equipment kita, bateri fully charge, kad kosong semua tu, memang kena ada lah. Itu semua orang kata SOP standard lah kan. Sebelah malam tu bateri make sure fully charge, bawa 2 lah. Kad pula, memory card make sure kita ada kad dah kosong lah kan. Nanti pergi sana tengok dah penuh, kita nak delete ni, kita lupa gambar ni aku dah transfer ke belum, kita tak nak jadi macam tu. Sebelah malam sebelum pergi assignment tu kita dah prepare, dah awal lah semua equipment kita tau. Maksudnya bukannya esok tu baru nak tergesa-gesa. Kita dah dapat assignment tu 2 hari sebelum tu, ataupun malam tu baru kita dapat. Malam tu kita prepare, kita charge bateri, kasih clear kan memory card ni, bawa kad extra. Lepas tu lah, kalau kita yang jurufoto berpengalaman, kita tengok assignment tu kita dah tahu equipment apa kita bawa kan. Tapi standard biasanya kalau jurufoto press cover ni, dia kan ada lens 24-70 atau dan juga 70-200 ataupun lens 16-35mm ataupun 70-200. Okey, lensa 16-35 ni ataupun wide angle, dia penting kalau ada menteri ataupun VIP tu akan melawat pameran. Melawat pameran ni kadang-kadang dalam jarak dekat, kita perlukan lensa yang wide tu, 16-35, 14-24. Kalau 24-70 tu mungkin agak limited lah kita boleh dapat. Pasal kalau VIP juratan dekat dan kita ada 24, kita tak cukup coverage. So benda tu kita tengok. Pasal tu lah, yelah kalau kita ada semua kelengkapan tu tak apalah kan. Tapi kalau kita tak ada tu, apa boleh buat kan. Kalau kita ada 24-70, 70-200, kita buat itu sajalah. Cuma yang saya nak beritahu, sebaik-baiknya kita sampai 1 jam awal sebelum berlangsungnya acara tu di lokasi function tu. Cari meja pendaftaran media, dapatkan buku atau cara program, tengok apa program tu, tengok climax program tu apa dia, sama ada anugerah. Kalau anugerah tu siapa orang dia yang dia nak bagi tu kan, awal ke last ke, macam untuk jurufoto press ni ada setengah tu dia bekerjasama dengan reporter. Kalau yang melibatkan anugerah ataupun memberi sesuatu kepada, yelah macam anugerah lah, maksudnya melibatkan orang, kita kena dapatkan nama orang tu lah kan. Kalau dia just melawat pameran apa semua, kita kena dapatkan bus pameran tu lah. So tujuannya dapatkan buku atau cara program tu supaya itulah kita tak miss moment dan kita dapat merakam gambar yang kita perlukan lah. So macam saya bagi tahu ni lebih kepada jurufoto press yang nak cari gambar untuk highlightkan story tu. Tapi kalau kita in-house photographer, jurufoto yang dibayar oleh pihak penganjur, dia punya scope liputan tu lain pula. Itu kita kena tanya penganjur tu lah apa yang dia nak kan. Tapi biasanya kalau penganjur yang besar-besar, dia bagi kita dapat job tu kan. Kita tak payah tanya dia, maksudnya kita dah tahu dah, dia pun dah memang expect kita tahu apa benda yang kita nak cover kan. Bukan saja VIP yang merasmikan majlis tu, tapi juga tetamu-tetamu jemputan, pihak-pihak penganjur ataupun sponsorship yang cover event tu, meja tetamu yang hadir. Lepas tu setiap booth tu mungkin kita kena cover kan. Tapi kalau press dia tak akan cover semua booth tu. Contoh maksudnya macam saya beritahu tadi lah, kalau PM ke VIP melawat pameran foto motor show kan, bukan semua bus kenderaan tu dia nak cover kan. Kalau dia dah dapat gambar yang dia rasa gambar ni dah kuat untuk menyampaikan cerita function tu, cukup dah, dia tak payah nak cover. Kalau ada 50 bus nak follow kan, letih benda macam tu kan. Tapi kebiasaannya jurufoto press akan cover juga semua bus tu, pasal in case kan, walaupun dia dah dapat gambar dia rasa okey lah, in case bus yang second last ataupun last tu gambar dia lagi cantik kan, itu kadang-kadang bila balik kat office tu bos tanya, gambar yang tu kau ada tak? Kadang gambar yang kita tak rakam tu yang dia tanya kan, gambar-gambar lain yang ada tu tak ada pula dia tanya kan. Itu untuk orang kata safety, biasanya kita akan cover semua bus lah. Tapi gambar yang akan dipakai tu, climax tu, gambar yang mampu menceritakan keseluruhan story dalam satu gambar tu. Maksudnya keseluruhan story tu macam sebegitu tadi tu lah. Kalau majlis perasmian motor show tu, nampak dia VIP tu dengan kenderaan yang inilah yang ada dekat kawasan motor show tu lah kan. Dan kita ambil tight shot lah, janganlah ambil gambar kereta banyak, VIP tu kecil di tengah-tengah kan. Lepas tu orang tengok pula melalui WhatsApp ataupun sosial media, Twitter ke Facebook kan, halus tak nampak muka kan. Biasanya gambar-gambar untuk sosial media ni ataupun online platform ni, kita akan pakai tight shot lah, nampak muka orang yang merasmikan tu dengan apa benda, subjek yang dipegang ataupun dia tengah buat.
Okey lah, kalau ada lain kali tu, kalau ada apa benda nak tanya tentang liputan macam ni, saya beritahu secara general kan, liputan majlis rasmi sama ada kerajaan atau swasta, boleh tulis di ruang komen lah, yang mana yang saya boleh jawab tu, insyaAllah saya jawab lah. Okey, sampai jumpa lagi.